Assalamualaikum dan bertemu kembali dalam rancangan Panorama. Sejarah wayang kulit Jawa dikatakan berasal dari wayang kulit Purwa Jawa, Pulau Jawa, Indonesia. Patung-patung wayang kulit ini membawa kisah Mahabharata dan cerita-cerita Panji. Pada awalnya, wayang kulit diperkenalkan di negeri Kelantan oleh seorang tok dalang Melayu yang mempelajari teknik-teknik tok dalang di Pulau Jawa, Indonesia. Wayang ini terdapat di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya Johor, dan dimainkan oleh penduduk berketurunan Jawa. Namun, kini ia semakin pupus. Sama-sama kita saksikan. Batu Pahat yang dikenali sebagai Bandar Pengkaram merupakan sebuah daerah di pantai barat semenanjung Malaysia di negeri Johor. Sebagai sebuah bandar besar dengan populasi penduduknya yang tinggi, telah mencorakkan pelbagai variasi budaya di Batu Pahat ini. Menelusuri daerah Parit Raja Darat ke kampung Parit Bingan Darat, memperlihatkan sebuah perkampungan yang mungkin tiada bezanya dengan perkampungan lain di sekitarnya. Namun bagi penduduk setempat, kampung ini merupakan nadi budaya bagi penduduk tempatan kerana di sinilah kesenian wayang kulit Jawa masih teguh dipelihara. Sekarang ini saya berada di Kampung Parit Bingan Darat dan saya akan berjumpa dengan Pakcik Sukani yang merupakan satu-satunya pembuat wayang kulit di daerah Batu Pahat ini. Okey, jom ikut saya. Untuk menghasilkan watak-watak dalam wayang kulit Jawa ini, bahan asasnya adalah kulit lembu atau kulit kambing yang dikeringkan. Kerja seni sememangnya menuntut ketelitian daripada pembuatnya. Bagi Encik Sukani Kasmiran, bakat dan minatnya serta kesungguhan untuk mengekalkan budaya warisan masyarakat Jawa ini telah menjadikan beliau begitu tekun menghasilkan patung-patung wayang kulit Jawa. Bukan sekadar mengukir patung, tetapi setiap lekukan perlu diperhalusi agar watak-watak yang diukir benar-benar hidup sebagaimana yang digambarkan oleh tok dalang. Baik. Pakcik tengah tengah buat apa sekarang ni? Sekarang ni tengah nak buat lukis ni lah. Nak buat wayang. Tengah melukis. Macam mana ceritanya, caranya. Pakcik lukis sekarang ni, ini contoh dia? Contohnya ini. Itulah. Jadi pakcik akan buat benda yang sama ke ataupun lain sikit? Benda yang sama lah. Benda yang sama. Warna pun semua sama? Warna mungkin boleh diubah. Mungkin ada nama khas untuk yang ini ada namanya. Apa nama dia? Ini nama dia Arjuna. Arjuna? Ya. Selepas proses melakar dan memahat, kulit lembu diwarnakan mengikut watak yang ingin ditampilkan. Secara keseluruhan, patung-patung ini menyerupai patung wayang kulit Kelantan. Perbezaan yang nyata adalah dari segi bentuk mata patung, iaitu mata jahitan untuk watak pahlawan, mata pepelangan untuk watak jahat dan mata perebes untuk watak pertapa. Sebatang kayu rotan yang telah dilentur dan ditajam di hujung pangkalnya dijadikan penyepit dan tulang kepada watak yang direka. Menurut Pak Sukani, rotan yang digunakan perlu dibentuk dan dilentur dengan betul kerana ia mempengaruhi pergerakan watak yang dimainkan. Jika tersilap, patung bukan sahaja tidak dapat digerakkan dengan baik, malah ia tidak boleh berdiri apabila dipacakkan. Wak saya buat wayang kulit, saya tengokkan dia, okey. Saya pun buat. Apa boleh buat satu kali tak jadi, okey. Lagi sekali, lama-lama macam mana cara-cara mengetuk, cara-cara apa kan, cara apa-apa, senang cakap boleh. Saya tengok-tengok, okey, boleh jadi satu. Mula-mula saya buat pahat, okey.
Saya buat pahat dekat Pait Raja. Dalam lebih kurang itulah. Tengok-tengok macam mana jadi ke tak jadi. Tak tahulah kan mula-mula kan. Sekali okey. Tengokkan dia punya pahat, dia punya segi nak nak buat lubang tu, okey. Jadi macam ni rupanya. Okey, saya buat. Ya, alhamdulillah. Gunungan tu tahu kan? Gunungan yang besar tu, kat tengah tu. Itulah mula-mula saya buat tu gunungan. Ya macam-macam lah dia punya dalamnya. Selain patung watak-watak yang terlibat, gunungan juga merupakan elemen penting di dalam sesebuah penceritaan wayang kulit itu. Dalam setiap persembahan wayang kulit, selalu ditampilkan gunungan yang berbentuk lebar meruncing yang terdapat gambar atau simbol di dalamnya. Simbol, gambar serta corak yang pelbagai di dalam gunungan adalah melambangkan kehidupan manusia yang berpandukan jalan cerita yang diketengahkan. Pada malam ini, saya berpeluang untuk menyaksikan persembahan wayang kulit yang akan dimainkan oleh penduduk kampung di sini. Persembahan dimulakan dengan alunan gamelan yang memuatkan kira-kira 6 hingga 7 gurindam. Persembahan gamelan berlangsung sekitar 30 minit sebelum Tok Dalang memulakan penceritaan. Muhammad Marji atau lebih dikenali sebagai Pak Mat Marji merupakan antara Tok Dalang yang masih aktif membuat persembahan wayang kulit Jawa di sekitar Batu Pahat. Mempunyai bakat yang diwarisi dari keluarganya serta ditambah pula dengan pengalaman yang luas, Pak Mat Marji tidak pernah jemu menyampaikan pelbagai cerita teladan melalui persembahan wayang kulitnya. Tajuk cerita yang dimainkan melalui wayang kulit tadi ialah hikayat hikayat ruci. Jadi cerita tadi mengisahkan seorang satria daripada Pendawa. Dia nak pergi menuntut ilmu di Saka Lima iaitu perguruan Kurawa. Di situ dia menunjukkan satu tekad yang mana seorang satria Pendawa itu dia bukan mengira tentang soal masa belakang dia. Jadi dia teruskan juga walaupun dengan apa cara sekalipun dia tetap akan menuntut ilmu di Saka Lima. Dalam menghadapi cerita yang akan kau lakukan, yaitu hikayat Dewa Ruci. Wayang kulit Jawa yang juga dikenali sebagai wayang Purwo ini asalnya dimainkan di Tanah Jawa sebagai salah satu usaha bagi menyebarkan ajaran Islam. Wayang kulit Jawa yang dimainkan di Malaysia kini masih mengekalkan ciri-ciri wayang kulit Purwo asli iaitu epik Ramayana dan Mahabharata tetapi telah ditambah dengan unsur seperti cerita lucu dan humor. Namun antara cerita yang popular dan sering disampaikan adalah cerita Dewa Ruci yang berasal dari para wali dahulu kala ketika mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa. Ia mengisahkan tentang perjalanan Dewa Ruci, anak Pendowo Britusino yang berguru dengan Pendeta Dorno. Cerita-cerita ini pastinya bukan sekadar hiburan, malah mengandungi unsur-unsur tauladan yang baik.
Protoseno. Dengan ini Yai Protoseno, jangan kau teruskan perjalananmu untuk pergi ke Sakalima menuntut Gunung Sinandorna. Kerana aku khawatir akan berlaku sesuatu yang akan terjadi kepada dirimu. Menariknya, wayang kulit Jawa ini disampaikan dalam bahasa Jawa dan dialek Melayu tempatan juga diselitkan dalam dialog cerita. Ini bagi memudahkan lagi penonton memahami isi cerita yang ingin disampaikan. Yai Protoseno, dengan ini Yai Protoseno, jangan kau teruskan perjalananmu untuk pergi ke Sakalima menuntut Gunung Sinandorna. Anoman, dirimu dengan hatimu sama menghalang saya untuk pergi Sakalima menuntut ilmu dengan Pandita Dharma. Yai, jangan kau teruskan perjalananmu, Yai. Suatu masa kelak kamu akan ditipu oleh Pandita Dharma dengan bala tentera Kurawa untuk menjerumuskan kamu bagi menuntut ilmu sakan parang Dumaji yang akan memakan dirimu sendiri. Tidak. Biarpun apa yang terjadi, saya akan teruskan perjalanan saya untuk ke Sakalima. Melihatkan persembahan dan cerita yang disampaikan, pasti kita sedar bahawa wayang kulit Purwo ini amat berbeza daripada wayang kulit Kelantan yang sering dipersembahkan. Ini menjadikan seni persembahan wayang kulit Purwo sangat unik kerana ia juga diwarisi secara turun-temurun dari leluhur di tanah seberang. Kini segala usaha Mat Said bin Radin Sahur yang juga dikenali sebagai Wali Sunan Kalijaga dalam menyampaikan dakwahnya telah terbalas. Meskipun dicengkam arus kemodenan, seni ini sudah pun melewati usia 3,000 tahun. Dia harapan ni memang kalau seorang ahli seni memang orang kata menggunung lah. Menggunung iaitu untuk mencapai satu tahap bahawa wayang kulit ini supaya dapat diminati lagi oleh pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton dalam negara. Akan tetapi dia punya cara persembahan. Contoh, kalau irama yang kita perkenalkan pada malam ini, dia bentuk combo je, bukan orkestra. Dia kalau irama dia orkestra dengan alat-alat, ada gamelan tu lebih canggih dan sebagainya. Mungkin dalam keadaan itu, peminat-peminat seni wayang kulit ni, terutamanya kepada pemain-pemain gamelan serta Tok Dalang ni, kalau wayang-wayang ni dalam keadaan yang baru, kita pun bersemangat. Jadi harapan saya memang itulah pihak-pihak yang tertentu, contohnya dalam Kementerian Kebudayaan, Kesenian, Kementerian Pelancongan dan agensi-agensi lain lah, supaya dapat membantu kami-kami ini di negeri Johor supaya wayang kulit ini dapat dilestarikan dengan lebih tersusun lagi.